Okay, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya Cikgu Aswad ataupun nak panggil Cikgu Hitam pun boleh lah. Okay, hari ni saya akan kongsikan cara nak tulis karangan bahagian B, SPM lah. Okay, untuk formula yang saya akan gunakan ataupun cara yang saya akan gunakan yang pertama untuk menulis pendahuluan. Okay, hari ni saya akan share untuk pendahuluan saja dulu. Sebab sebelum ni ada student masalah dia nak tulis pendahuluan ni tak tahu nak tulis apa. Betul tak? Kadang-kadang dia tulis pendahuluan sama dengan isi sekali lagi. Dia tulis pendahuluan tak erti nak tulis isi dah. Betul? Itu masalah saya dulu dengan kawan-kawan lah. So dah jadi cikgu ni pun mengajak orang juga sama juga masalah yang sama juga ada dekat student-student tu. Okey, lagi masalah apa lagi selalu yang apa kata student ni nak tulis karangan bahagian B ni. Okey. Dia ada masalah tak tahu nak mula macam mana. Kemudian tak tahu nak tulis apa. Kadang-kadang ada saya tengok pendahuluan tu cuma 2 ayat atau 3 ayat saja. Lebih kurang 30 ke 40 patah perkataan sahaja. Bila tanya pasal apa tulis macam ni, dia kata tak apa cikgu dia ajak macam tu. Tapi kita tak jumpa lah cikgu dia kan. Tapi apa yang saya belajar sebelum ni sama ada masa student ataupun masa nak jadi cikgu itu, kita tulis karangan kalau boleh biar berformat dan berformula. Okey, yang mana karangan memang dia minta 350 patah perkataan, tetapi untuk keseluruhan, tetapi saya setkan untuk saya tulis 700 patah perkataan keseluruhan. So ada 7 perenggan, jadi saya setkan 1 perenggan 100. Mesti tanya, nak tulis apa cikgu? Tulis karangan lah. Tak apa, tengok macam mana saya tunjukkan cara-cara nak tulis. Okay, so sambil-sambil saya cakap ni dah baca kan. Okay, saya akan tunjukkan, saya akan huraikan, saya akan tulis macam mana menggunakan formula yang ada insyaAllah. Okay, jom kita tengok satu persatu. Okay, sekarang ni kita tengok untuk menulis pendahuluan. Formula yang saya akan guna ialah penggunaan ayat. Okay, saya akan bermula dengan huraian umum ataupun ayat topik umum lah. Okey, ayat topik umum ni yang dia tak berkaitan dengan topik lagi. So topik kita adalah kesesakan lalu lintas. Okey, jadi kita akan bermula dengan huraian umum yang tak menyentuh lagi pasal kesesakan. Faham ah? Okey, kemudian disambung pula dengan huraian yang berkaitan. Okey, berkaitan sama juga, dia cuma pegang isi topik tu sikit-sikit saja. Ataupun mungkin benda yang orang kata apa tu, yang nak ke arah kesesakan, tapi dia belum kesesakan lagi. Dia nak ke arah kesesakan. Okey, kemudian yang ketiga, kita akan akhiri dia dengan ayat topik asas. Okey, itu benda yang akan ada dalam karangan saya, pendahuluan saya. Kemudian B, saya akan gunakan sikit teknik bagi sesedap rasa lah sikit. Okey, insyaAllah. Saya akan kongsikan yang mana dalam teknik ni banyak teknik lah kita boleh guna. Okey, antaranya ialah menggunakan teknik huraian simpulan bahasa ataupun peribahasa, menggunakan teknik persoalan, pantun, kiasan dan macam-macam lagi lah. Okey, so sekarang ni saya cuma tunjuk contoh 4 ini saja dan saya akan gunakan 2 teknik dalam penulisan pendahuluan saya. Okey, kita tengok contoh soalan. Saya dah tulis dah kat bawah, sekejap lagi saya tunjuk. Okey, kita tengok contoh soalan dulu. Okey, so contoh soalan dia, sejak kebelakangan ini, masalah kesesakan lalu lintas semakin menjadi serius terutama di kawasan bandar-bandar besar. Keadaan ini umpama tiada penghujungnya apabila statistik pembelian kereta dan motosikal meningkat setiap tahun. Bincangkan punca-punca berlakunya keadaan ini dan cara mengatasinya. Okey, so topik dia adalah untuk bincangkan punca-punca berlakunya kesesakan dan cara mengatasi kesesakan. Okey ya. Okey, jadi untuk persoalan ini cikgu guna formula A ke semua lah. Ni. Yang A ni. Kemudian dengan teknik persoalan dan peribahasa. So cikgu pilih 2 teknik. Persoalan. Ni persoalan dengan yang simpulan bahasa ataupun peribahasa. Okey, kita tengok apa yang cikgu dah tulis. Okey. So cikgu dah tanda color kat sini. Yang mana biru ni ialah umum, berkaitan, kemudian di topik asas. Okey, cikgu akan tunjuk
Okey, perkembangan kemajuan di Malaysia mula dilihat oleh negara-negara luar apabila terciptanya kereta pertama iaitu kereta Proton Saga semasa pemerintahan Perdana Menteri keempat Malaysia. Sejak peristiwa itu, Malaysia mula dikenali terutama di Asia Tenggara sehingga dikatakan bahawa kemajuan Malaysia pada ketika itu melebihi 10 tahun dari negara Asia Tenggara yang lain. Okey, N ni kena besar. Okey, cuba tukar. Okey, ini adalah umum. Huraian umum. Sebab apa cikgu kata huraian umum? Sebab dia berkaitan lah dengan, dia tak sentuh lagi pasal kesesakan. Orang kalau kata tak tahu soalan tu, orang tak tahu pun kita nak cerita pasal kesesakan. Betul tak? Okey, itulah maksudnya umum. Tapi dia berkaitan lah. Janganlah sampai lari jauh suruh. Macam sekarang ni banyak yang cikgu jumpa dekat sini, student-student cikgu sebelum ni lah. Apa yang dia tulis? Zaman era globalisasi ini. Itu cukup piau. Apa-apa soalan mai pun, hak tu lah dia mula. Kadang-kadang soalan berkaitan dengan cuaca pun, yang tu juga dia guna. Apa kena mengena? Itu yang kalau boleh kita ubah sikit lah. Tapi kalau dah biasa tu, esok nak exam, nak buat macam mana? Kalau dah kata 5 tu dah nak exam ni, nak buat macam mana? Guna je lah. Harap sampailah soalan yang berkaitan kan. Okey. So, macam tu lah. Untuk umum, pastikan dia berkaitan. Janganlah sampai lari tajuk. Ataupun orang kata jauh sangat dia punya persamaan tu, jadi susah. Okey. So, ini umum. So, orang tak tahu. Bila kita baca, kalau tak ada soalan tu, orang pun tak tahu yang soalan ni menjurus kepada kesesakan. Okey, kemudian kita masuk pula kepada huraian kedua, iaitu huraian yang berkaitan. Okey, kemajuan itu terus dipacu sehingga kini. Okey, untuk sebelum tu untuk topik umum ke topik huraian berkaitan tu, pastikan ada kesinambungan. Sama juga dengan isi 1 ke isi 2 je lagi, dan sama juga dengan pendahuluan dengan isi 1 je lagi. Pastikan ada kesinambungan. Okey, nanti cikgu akan ajak. Hari ni cikgu akan ajak untuk buat pendahuluan sahaja. Okey. Kemudian kemajuan itu terus dipacu sehingga kini apabila setiap tahun pengeluaran kereta dan motosikal di Malaysia berkembang setiap tahun dan mempunyai permintaan yang melebihi pengeluaran dengan keuntungan yang memberansangkan. Okey, yang ni typo sikit. Okey. Jadi ini adalah topik berkaitan. Tapi dia dah nak masuk kepada kesesakan. Sebab apa? Ada peningkatan. Melebihi pengeluaran dan keuntungan yang memberansangkan ni, maksudnya dah ramai orang beli, dah ramai orang guna. So dia dah nak masuk. So kesinambungan dia lah, dia dah nak masuk kepada topik asas dia. Okay, so yang ke bawah cikgu akan gunakan topik asas, dan dalam ni juga cikgu akan gunakan sikit teknik peribahasa dengan persoalan. Yang mana dia boleh, orang kata apa, ada kick sikit lah kalau kita baca kan. Dia tak flat saja. Okay, dia ada emosi orang panggil. Okay, tengok. Okay, so ini yang berkaitan. Ini adalah asas. Okay. Disangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Pada tahun 2019, masalah kesesakan kenderaan di Malaysia umpama tiada penyelesaiannya. Okey. Pasal apa guna disangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan tengah hari? Maksud dia, dengan keuntungan tadi tu, ingat dah seronok dah. Tiba-tiba ada pula masalah lain, iaitu masalah kesesakan. Okey, kemudian penyelesaiannya pasti akan tiba, tetapi bilakah masa itu akan tiba? Okey, itu adalah persoalan. Perlukah jawab soalan ni? Terpulang. Kalau nak jawab, jawab. Tapi dekat penutup lagi lah. Kalau tak mau jawab, boleh tinggal macam tu lah. Pandai-pandai lah. Kan? Sebab kita akan hurai lagi. Kita akan hurai. Ni. So, orang akan fikir sendiri lah. Sama ada bila akan dapat ataupun terus tak dapat. So ikut suka. Kalau nak hurai, kalau nak jawab, jawab balik dekat penutup dia lagi. Kalau tak mau jawab, boleh tinggal macam tu pun dah tak ada masalah dah. Asalkan isi yang kita hurai je lagi berkaitan dengan persoalan ni. Okey. Okey, so setakat ni faham?
InsyaAllah boleh faham lah kot. Okay. So kelas online ni macam ni lah. Cuma one way pengajarannya lah. Okay. So